The value of preserving this ummah, and this is why Sheikh Abdul Hasan Nadwi rahmatullah alayh, he said, he defined one defining Salahuddin. He said, kana mu'minan musliman muhammadiyan la ya'rifu ghayra lughati al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya Ustaz Muhammad Anwar bin Ibrahim dari SMK Seri Kampar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tajuk yang ke-17 dalam bidang sirah dan tamadun Islam di bawah tajuk tokoh Islam. Video kali ini akan menumpukan kepada satu tokoh, seorang tokoh saja, iaitu tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum kita meneruskan video kita, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajar-pelajar yang dikasih sekalian, kita melihat dulu standard kandungan apa yang kita nak capai daripada tajuk ini. Kita dapat merumus keunggulan tokoh Islam dan mengamalkan iktibar. Kita tumpu kepada tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Di akhir pelajaran ini, mudah-mudahan pelajar-pelajar semua dapat menyatakan riwayat tokoh Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, apakah sumbangan untuk menerangkan sumbangan tokoh dalam sejarah Islam. Yang ketiga, merumus iktibar daripada keunggulan tokoh Islam dan menghubung kaitkan dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Dan yang keempat, kita dapat mengislahkan diri secara beradab dan istiqamah. Baiklah, kita sama-sama berkenalan dengan tokoh yang terkenal ini. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi secara ringkas sahaja? Nama penuh beliau iaitu Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Tarikh lahir beliau 532 Hijrah, iaitu di sebuah bandar Tikrit di Iraq. Tarikh beliau meninggal 589 Hijrah di Damsyik. Jawatan yang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi iaitu beliau menjadi pemerintah dan pada masa yang sama menjadi pengasas kerajaan Al-Ayyubiyah di Mesir selepas mengambil alih daripada kerajaan Fatimiyah Syiah di Mesir. Selepas beliau mengambil alih pemerintahan daripada kerajaan Fatimiyah Mesir, tempoh pemerintahan yang beliau menjadi penguasa, menjadi khalifah, iaitu 569 Hijrah sehinggalah 588 Hijrah bersamaan dengan 1174 Masihi sehinggalah 1193 Masihi. Inilah kalau kita tengok kepada pelajar-pelajar boleh tengok pada peta tempat kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu di Iraq, di Iraq. Kemudian beliau membesar dan meninggal di Damaskus ataupun Damsyik di Syria. Dan kita tengok pula akhlak dan peribadi Salahuddin Al-Ayyubi sehingga beliau menjadi pemerintah terkenal
di dalam sejarah Islam. Yang pertamanya, beliau sangat menghormati para ulama. Beliau menuntut ilmu dengan para ulama-ulama terkenal di Syam ketika itu ataupun di Damsyik. Yang kedua, beliau berani mempertahankan agama. Beliau dapat mengubah fahaman dasar negara daripada fahaman Syiah kepada fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berani mempertahankan agama dengan daripada serangan tentera-tentera salib. Dan yang ketiga, prihatin terhadap kebajikan rakyat, di mana beliau telah membina hospital-hospital dan sekolah-sekolah untuk keperluan rakyatnya. Dan untuk nota tambahan, pada masa yang sama beliau suka berburu, suka memanah, suka menunggang kuda, kerana kehidupan beliau dipenuhi dengan suasana perang dan suasana jihad. Di antara guru beliau yang tersohor yang telah memberi kesan yang besar kepada jiwa ataupun peribadi Salahuddin Al-Ayyubi, itu seorang ulama yang terkenal yang bernama Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Asakir Ad-Dimashqi, iaitu beliau lahir 499 Hijrah sehinggalah meninggal 571 Hijrah. Beliau adalah seorang sejarawan, seorang ahli hadis, pakar hadis, dan beliau terkenal ketika itu. Beliau merupakan ulama yang terkenal di Damsyik. Dan kita lihat pula apakah sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi sepanjang tempoh pemerintahannya. Yang pertama, kita lihat dari sudut ketenteraan, iaitu yang pertamanya membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 583 Hijrah ataupun bersamaan 1197 Masihi daripada penguasaan tentera salib, yang mana tentera salib ketika itu telah menguasai Baitul Maqdis selama 88 tahun. Dan nota tambahan, bantuan sara hidup berupa makanan kepada tentera-tentera, dan memberi rangsangan dan inisiatif kepada mereka cipta dalam bidang persenjataan ketenteraan. Dari aspek keilmuan pula, beliau mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah selepas Syiah sebagai dasar negara dan dalam sistem pendidikan. Nota tambahan, membuka dan memperbanyakkan majlis-majlis ilmu, dan di antara minat beliau ialah mengumpul kitab-kitab klasik yang berharga ketika itu. Dan beliau juga sempat menubuhkan dua madrasah di Syria ataupun Damsyik, iaitu Madrasah Al-Kamiliyah dan Madrasah Al-Nasiriyah. Ini merupakan nota tambahan untuk pelajar-pelajar supaya kita dapat mengenali Salahuddin Al-Ayyubi dengan lebih dekat. Dan yang dari aspek yang ketiga, iaitu aspek pentadbiran. Dari aspek pentadbiran, beliau berupaya mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya hospital yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Atiq. Al-Bimaristan adalah hospital di dalam bahasa Parsi. Yang kedua, sebuah gedung ubat disediakan bagi membolehkan ubat diagih mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. Dan sebagai nota tambahan, beliau merancangkan lagi sektor pertanian dan perbuatan sehingga negara mengalami kemajuan ekonomi yang memberangsangkan. Dan juga nota tambahan, beliau menukar hakim-hakim yang berfahaman Syiah kepada hakim yang bermazhab Syafi'i.
Dan di antara yang terbesar sumbangan beliau dalam pentadbiran ialah menyatukan negara-negara Islam seperti Mesir dan Syam, Hijaz, Yaman, Libya di bawah satu kerajaan. Kalau kita lihat kepada peta yang berwarna hijau gelap itu itulah negara di bawah kekuasaan dinasti Al-Ayyubi. Daripada perbincangan kita tokoh Salahuddin Al-Ayyubi ini, dapatlah kita ambil iktibar daripada keunggulan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Yang pertamanya, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenarnya. Dan kita tidak membuang masa kepada perkara yang sia-sia. Okey, setelah kita mempelajari tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, tibalah kita untuk soalan pengukuhan yang berbentuk soalan kebat. Soalannya berbunyi, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang memberikan sumbangan yang besar dalam usaha membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Sebagai pelajar, bagaimanakah anda dapat memberikan sumbangan kepada negara? Kita lihat contoh jawapan. Itu contoh yang boleh pelajar tulis. Isinya, saya akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Uraiannya, hingga ke peringkat tertinggi seperti dalam bidang perubatan. Uraian lanjut, supaya menjadi salah seorang pakar rujuk dalam negara. Kesimpulannya, oleh itu saya akan sentiasa bersemangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Okey, untuk untuk kita mengingat sirah atau tokoh Islam ini, Ustaz cadangkan bolehlah buat nota ringkas, peta minda. Boleh juga pelajar-pelajar menggunakan kaedah warna untuk membuat peta minda, dan pelajar juga boleh menggunakan teknik akronim untuk mengingati fakta di dalam bidang tamadun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.